Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita hari ini akan mempelajari bab yang ketiga di dalam topik matematik tambahan tingkatan 5, iaitu pengamiran. Pengamiran di dalam bahasa Inggeris ni ialah integration. Saya tulis integration. Okey, nak menceritakan tentang pengamiran ni mungkin paling mudah sekali untuk describe, untuk mencerita tentang apa itu pengamiran ialah sekiranya murid-murid telah belajar tentang pembezaan ataupun differentiation. Differentiation ataupun pembezaan di dalam bahasa Melayunya. Okey, integration adalah proses reverse proses daripada differentiation ataupun proses undur daripada pembezaan. Okey, mari kita lihat satu contoh ya. Sekiranya kita ada satu fungsi y ataupun kita ada fungsi fx y bersama dengan fx, apabila kita melakukan satu pembezaan, dia akan menjadi dy dx ya. Ini adalah pembezaan. Dan pengamiran ialah satu proses undur kepada pembezaan. Jadi sekiranya kita melakukan pengamiran, dy dx ataupun f prime x, f tanda x akan menjadi semula fungsi asalnya iaitu y ataupun fx. Okey. Contohnya, katakanlah kita mempunyai fungsi y bersama dengan 2x. Okey. Sekiranya kita melakukan pembezaan, dia akan menjadi dy per dx bersamaan dengan 2. Masih ingat lagi? Okey, ini adalah pembezaan ya. Ini adalah pembezaan. Sekiranya kita melakukan pengamiran, kita bermula dengan dy per dx. Kita mulakan dengan dy per dx, katakanlah bersama dengan 2. Jadi kita mau mencari y dengan menggunakan pengamiran menjadi 2x. Itu contoh yang pertama ya. Jadi saya harap murid-murid telah pun agak boleh dapat ideanya apakah itu pengamiran. Kita akan melangkah kepada pengamiran tidak tentu. Kita ada dua jenis ya, pengamiran tidak tentu dan juga pengamiran tentu. Jadi kita lihat mula-mulanya pengamiran tidak tentu, apakah itu ya. Jadi untuk seksyen pertama, pengamiran melalui anti pembezaan. Kita telah pun melihat contoh yang pertama sebentar tadi, iaitu pengamiran melalui anti pembezaan. Jadi kita lihat lebih banyak contoh ya. Katakanlah y adalah bersama dengan x kuasa 3. Jadi bagaimana kita nak menggunakan pembezaan untuk mendapatkan dy per dx? Ya, masih ingat lagi apa kita lakukan? Kita bawa 3 ke bawah dan kita tolak 1 daripada 3 sini. Jadi pembezaan akan menjadi 3x kuasa 2. Masih ingat lagi saya harap. Kalau y bersama dengan ax kuasa n, jadi dy per dx akan menjadi an x kuasa n tolak 1. Masih ingat lagi? Okey. Ini adalah pembezaan ya. Jadi kalau sekiranya kita nak menggunakan pengamiran, kita membuat reverse process ataupun anti pembezaan. Kita mulakan dengan dy per dx bersama dengan 3x kuasa 2. Jadi apakah itu y? Y adalah x kuasa 3. Kita
terbalikkan prosesnya, kita akan mendapat X kuasa 3 ya. Begitu juga sama di sini ya. Itu adalah anti pembezaan. Pengambilan adalah anti pembezaan. Tapi saya nak terangkan satu perkara lagi ya. Katakanlah kita mempunyai fungsi Y bersamaan dengan X kuasa 2 campur 3 lah katakan ya. Jadi sekiranya kita buat pembezaan, dy per dx adalah bersama dengan 2x, bukan? Okey, ini ada pada contoh yang sebelum ni. Tetapi sekiranya kita ada satu lagi fungsi, iaitu x kuasa 2 tolak 5. Apakah hasil pembezaannya? Hasil pembezaannya tetap sama, iaitu 2x kan? Dan sekiranya kita berikan satu lagi contoh, x kuasa 2 tambah 10 Pembezaan tetap juga dy per dx bersama dengan 2x. Jadi kita boleh lihat sini ada satu nilai di belakang fungsi y. Apabila kita melakukan pembezaan, dia akan menjadi kosong. Semuanya menjadi kosong di sini. Jadi kita ada sedikit komplikasi di sini. Sekiranya kita melakukan pengambilan melalui anti pembezaan, kita nak melakukan reverse process, anti pembezaan, kita nak melakukan pengambilan untuk 2x, adakah dia akan menjadi x kuasa 2 campur 3? Sama juga dengan x kuasa 2 tolak 5. Sekiranya kita melakukan pembezaan, dia akan menjadi 2x. Tetapi sekiranya kita nak melakukan anti pembezaan, adakah ia akan menjadi x kuasa tolak 5? Sama juga dengan contoh yang ini x kuasa 2 campur 10 apabila dibezakan, dia akan menjadi 2x. Tetapi sekiranya kita melakukan anti pembezaan, adakah ia menjadi x kuasa 2 campur 10? Kita ada banyak value ini. Jadi bagaimana kita nak melakukan ini? Jadi secara generalnya, sekiranya kita melakukan anti pembezaan, kita akan mendapat satu begini kita akan mendapat dy per dx. Katakan inilah fungsi untuk dy per dx, iaitu 2x. Sekiranya kita melakukan pengambilan, dia akan menjadi bentuk begini. Y bersama dengan x kuasa 2 campur c. Apa itu c? C adalah satu pemalar ataupun constant. Kita biarkan di sini campur c ini sebagai satu nilai yang kita tidak tahu. Dia mungkin 3, mungkin tolak 5, ataupun mungkin campur 10, atau mungkin nilai-nilai yang lain. Jadi kita tidak tahu. Jadi buat permulaan topik pengambilan ni, kita tahu bahawa sekiranya kita mempunyai dy per dx bersama dengan f tanda x, jadi melalui anti pembezaan, kita akan mendapat fungsi y, iaitu fx. Ataupun secara generalnya, saya akan memperkenalkan satu bentuk pengambilan, simbol untuk pengambilan, iaitu y bersamaan dengan pengambilan. Cuba lihat simbol ini Ini simbol baru untuk murid-murid, iaitu pengambilan kepada f tanda x. Dan kita letakkan dx di sini. Okey. Sekiranya murid-murid nampak simbol sebentar saya tadi, bentuk seperti huruf S, tetapi ia agak elongated, panjang, dan ada fungsi f di tengahnya, ada fungsi f prime x atau f tanda x, dan kita ada dx. Jadi apa saja di dalam kurungan ini adalah fungsi yang perlu kita kamirkan, yang perlu kita lakukan pengambilan. Jadi ini adalah bentuk pengambilan yang murid-murid perlu biasakan. Cuba tulis simbol yang sebentar tadi, bentuk seperti huruf S yang panjang dan juga dx di hujung. Ini adalah bentuk pengambilan. Kita teruskan. Kita lihat beberapa contoh. Jika kita diberi y
Jika kita diberi Y bersamaan dengan X kuasa 4, jadi kita cuba cari pengamiran kepada 4X kuasa 3 dx. Okay. Jadi kita tahu Y adalah X kuasa 4. Sekiranya kita melakukan pembezaan, dy per dx adalah 4X kuasa 3. Jadi kalau kita nak mencari pengamiran untuk 4X kuasa 3 dx, ini sudah tentulah bersama dengan X kuasa 4 campur C. Okey? Okey, ini adalah contoh yang pertama ya. Dan kita perlu letak C di situ sebagai pemalar. Kita lihat contoh yang kedua pula. Sekiranya diberi Y adalah bersama dengan 4X campur 5 kuasa 6. Dan dy per dx pula adalah bersama dengan gx. Satu lagi fungsi ya. Cari apakah itu pengamiran untuk gx. Okey. Ini straightforward ya. Kita telah pun diberikan pembezaan untuk fungsi y. Jadi sekiranya kita nak melakukan pengamiran, ialah anti pembezaan. Mudah saja ya. Kita terbalikkan dia. Jadi seterusnya, kita nak cari gx. Pengamiran untuk gx dx itulah tentulah bersama dengan y campur c. Jadi ialah bersama dengan 4x campur 5 kuasa 6 campur c. Ini adalah jawapannya. Okey, mudah saja ya. Okey, kita akan melompat kepada satu section yang baru. Pengamiran untuk satu fungsi yang berbentuk ax kuasa n. Kita lihat contoh yang termudah ya. Yang contoh yang pertama ya. Untuk fungsi y bersama dengan 4x lah katakan ya. Dan kita tahu dy per dx adalah bersama dengan 4. Sekiranya kita ada fungsi y bersama dengan 4x campur 3, dy per dx juga bersama dengan 4. Sekiranya kita ada y sama dengan 4x tolak 5, dy per dx sudah tentunya sama juga 4. Dan sekiranya kita melakukan pengamiran untuk 4 dx adalah bersama dengan 4x campur c. Untuk kes ini, sebab kita tahu kalau kita relatekan kepada kita telah beri fungsi y adalah 4x, dy dx adalah 4. Jadi pengamiran untuk 4 dx sudah tentunya ialah 4x saja ya. Kita ambil kes inilah ya, kes yang berbeza-beza. Sama juga pengamiran untuk 4 dx untuk kes ini, untuk persamaan y adalah 4x campur 3 ialah 4x campur 3. Sama juga pengamiran untuk 4 dx adalah 4x tolak 5. Jadi kita tahu pengamiran untuk 4 adalah 4x campur c ya. Seperti yang telah diterangkan sebelum ni. Iaitu 4 dx adalah bersama dengan 4x campur c. Jadi secara generalnya, formula yang terbaru yang perlu anda tahu ialah A, sekiranya A adalah satu nombor pemalar, dx ini adalah formula ya.
adalah bersama dengan AX campur C. Inilah formula yang pertama. Untuk pengamiran pemalar. Jadi kita boleh buat beberapa contoh. Katakanlah saya minta murid-murid kamirkan 12 dx. Sudah tentu ini adalah bersama dengan 12x campur C. Sekiranya saya minta anda kamirkan katakanlah tolak 5.3 dx. Ini adalah bersama dengan tolak 5.3x campur C. Okey. Dan kita lihat pula sekarang pengamiran yang lebih agak kompleks. Bukan pengamiran kepada satu pemalar. Tetapi sekiranya kita ada fungsi sebegini ya. Y adalah AX kuasa N. A adalah pemalar dan juga N. N juga adalah pemalar. Contoh yang pernah kita lihat sebelum ini. Sekiranya Y adalah bersama dengan X kuasa 2. Jadi dy per dx adalah 2x. Jadi sekiranya kita membuat anti pembezaan, 2 pengamiran untuk 2x dx adalah bersama dengan x kuasa 2. Dan sekiranya kita ada fungsi y bersama dengan x kuasa 2 campur 5, dan dy per dx nya ialah 2x juga. Jadi pengamiran untuk fungsi ini adalah bersama dengan x kuasa 2 campur 5. Ya. Jadi saya tak mahu lagi buang masa. Kita sudah tahu secara generalnya pengamiran untuk 2x dx adalah bersama dengan x kuasa 2 campur c. Tetapi sekiranya kita lakukan satu pembezaan yang lebih kompleks, kompleks sedikit daripada ini. Untuk katakanlah fungsi y bersamaan dengan 3x kuasa 3. Jadi dy per dx adalah apa? Adalah bersama dengan 9x kuasa 2. Masih ingat lagi ya? Saya harap murid-murid masih ingat. Iaitu formula ini saya letak di sini. Y sekiranya y adalah ax kuasa n. Jadi dy per dx adalah a n x n tolak 1. Jadi ini satu yang murid-murid perlu hafal daripada topik pembezaan tingkatan 4. Jadi kita kembali semula. Y adalah 3x kuasa 3. Jadi dy per dx adalah 9x kuasa 2. Jadi kita melakukan pengamiran untuk fungsi ini. Pengamiran untuk 9x kuasa 2 dx sudah tentunya adalah 3x kuasa 3. Ya. Begitunya sekiranya kita ada fungsi yang lain. Ya. Katakanlah 6x kuasa 5. Jadi dy per dx adalah bersama dengan 5 darab 6 berapa? 5 darab 6. 5 darab 6 x kuasa 5 tolak 1 iaitu 30x kuasa 4. Jadi sekiranya kita diminta untuk mengkamilkan 30x kuasa 4, jawapannya ialah 6x kuasa 5 ya. Jadi nampak ke bentuk yang saya nak tunjukkan ini? Okey, sekiranya saya berikan satu fungsi yang generik ya. Katakanlah y adalah bersama dengan ax n tambah 1 per n tambah 1. Sekiranya kita melakukan dy per dx, dia akan jadi apa?
kita turunkan N campur 1 di sini. Ya. Kita turunkan ke semua ini, ke bawah. Dan didarabkan dengan A. Jadi N campur 1, kita darabkan dengan A. Kemudian X. Bagi cantikkan sedikit. X. N campur 1, kita tolak 1. Dan per N tambah 1. N tambah 1 adalah pemalar. Ya. Jadi ini adalah bersama dengan kita ada N tambah 1, ada N tambah 1 di bawah. Jadi ini potong. N tambah 1 tolak 1 jadi apa? Akan jadi AX kuasa N. Okey. Ini sengaja saya nak tunjukkan begini. Kenapa? Sebab saya nak membuat anti perbezaan, dia akan jadi apa ya? Sebab saya nak derive satu formula ya. Sekiranya kita melakukan pengamiran untuk fungsi AX kuasa N, dia akan menjadi AX kuasa N tambah 1 per N tambah 1. Jadi dapatlah kita satu formula baru Pengamiran untuk satu ekspresi AX kuasa N dx adalah bersama dengan AX N tambah 1 per dibagikan dengan N tambah 1. Dan jangan lupa tambah C. Iaitu adalah pemalar kita ya. Jadi ini adalah formula terbaru pengamiran untuk ekspresi AX kuasa N. Jadi sekiranya murid-murid nak memahami bagaimana formula ini dirungkaikan, kita lihat contoh yang saya tunjukkan sebentar tadi. Kita buat sedikit latihan ya. Kita lakukan, kita buat beberapa latihan untuk apply formula yang telah kita tuliskan tadi. Jadi cuba kamirkan satu ekspresi sebegini. 4x kuasa 3. Jadi ini adalah bersama dengan, kita apply saja formula ini. Kita mulakan dengan 4. Okey. X N tambah 1 iaitu 3 tambah 1 per N tambah 1 iaitu 3 tambah 1 campur C, iaitu bersama dengan 4 X kuasa 2 per 4 tambah C. Jadi kita tahu 4 per 4 kita potong. Jadi jawapannya ialah X kuasa 2 tambah C. Okey. Lihat satu lagi contoh. Katakanlah 2x kuasa tolak 3. Okey, ini agak kompleks ya. Jadi inilah samaan dengan, kita lihat n adalah untuk contoh ini n adalah tolak 3 dan a adalah 2 Jadi kita tahu pengamiran untuk 2x kuasa tolak 3 ialah kita mulakan dengan 2 X dan tolak 3 campur 1 N tambah 1 per tolak 3 campur 1 campur C pemalar. Jadi bersama dengan 2X tolak 3 campur 1 bersama dengan tolak 2. Sama juga di bawah, tolak 3 campur 1 sama, jadi tolak 2 campur C. Kita boleh potong 2 dan 2 di atas dan bawah. Jadi bersama dengan tolak X kuasa negatif 2 campur C. Ataupun bersama dengan tolak 1 per X kuasa 2 tambah C. Okey? Jadi adik-adik boleh lakukan
exercise atau latihan di dalam buku teks untuk mempertajamkan lagi skill tentang pengamiran dalam bentuk AX kuasa N. Jadi ingat formula ini ya, formula ini mesti diingat, mesti dibiasakan ya. Lakukan lebih banyak latihan supaya adik-adik boleh melakukannya tanpa melihat formula. Kenapa ini penting? Kerana ini adalah fundamental. Sekiranya kita akan teruskan lagi dalam bab ini, formula ini akan menjadi sangat penting dan adik-adik perlu tahu bagaimana nak melakukan pengamiran untuk ekspresi begini. Kerana contoh-contoh yang berikutnya akan menjadi lebih sukar dan lebih kompleks. Jadi pastikan murid-murid tahu bagaimana nak buat pengamiran yang basic sebegini ya. Jadi saya akan berhenti dulu untuk video yang pertama di sini. Kita akan bertemu lagi. Bye-bye.